tengok belanjawan tunai pula ya. Apa itu belanjawan tunai? Belanjawan tunai ni dia cuma anggaran penerimaan dengan pembayaran tunai je bagi satu tempoh. Iaitu contohnya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi dia bukanlah benar-benar penerimaan yang telah diterima ataupun pembayaran yang telah dibayar. Dia cuma anggaran sahaja. Jadi kita menyediakan belanjawan tunai ni sebab kita nak tengok keupayaan tunai pada masa akan datang. Sama ada kita ada lebihan ke ataupun kurangan. Kita nak tengok bulan berapa duit tunai kita lebih dan bulan berapa duit tunai kita akan mengalami kekurangan. Jadi kalau kita dah tahu lebih awal, bolehlah kita merancang dan membuat kawalan. Contohnya kalau kita dah tahu bulan Mac kita akan mengalami kekurangan duit, so kita kena ikhtiar. Kalau kita tengok pula bulan 5 macam belanja terlebih, so kita boleh dah mengawal perbelanjaan kita. Baik, apa pentingnya kita buat belanjawan tunai ni? Pertama ialah kita nak buat perbandingan. Kita nak tengok belanja kita berapa, penerimaan kita berapa. Adakah kita belanja tu berpadanan tak dengan apa yang kita terima? Kot kita belanja terlebih kan? So kita nak bandingkan lah. Keduanya ialah kita nak mengenal pasti kecairan. Belanjawan juga dikenal pasti sebagai penyata aliran tunai atau cash flow. So kita nak tengok bagaimanakah aliran tunai kita, bilakah dia keluar masuknya tu. Yang ketiga ialah kita nak mengawal penerimaan dan pembayaran tunai. Bila kita kena bayar, kita jangka bila kita akan dapat duit. Contohnya kalau kita nak terima daripada ABT, bulan berapa kita akan terima. Kalau kita nak bayar, bulan berapa kita nak bayar. So kalau kita dah tahu kita nak kena bayar, kita kena dah bersedia dengan duit dalam tangan. Baik, yang keempat ialah kita nak cari sumber. Kalau kita dah tahu bulan 5 kita akan ada masalah duit, so kita kena carilah, ikhtiarlah bagaimana kita nak menampung masalah kewangan kita pada bulan tersebut. Seterusnya, bila kita tengok belanja kita terlebih, contohnya bulan 4 kita tengok, tak cukup lah tunai kan, belanja terlebih ni. So kita akan cuba untuk berbelanja mengikut keutamaan. Kita akan kawal perbelanjaan kita. Dan kita guna juga belanjawan untuk sebagai rujukan. Contoh nak pinjam dengan bank. So bank nak tengok kita ni mampu tak bayar. Ada tak duit masuk untuk kita bayar pada dia. So bank akan nak tengok kita punya belanjawan. Jadi apa tu contoh penerimaan dalam belanjawan? Contoh dia ialah modal yang dibawa masuk. Modal kita bawa masuk cash, ataupun kita jualan tunai, ataupun kita ada aset-aset lama tu kita nak jual supaya dapat cash, dapat tunai. Kemudian kutipan daripada ABT itu juga ialah merupakan sumber tunai kita. So kalau tunai kita yang kita terima tu adalah lebih besar, maka kita mempunyai aliran tunai yang bagus. Kalau pembayaran melebihi penerimaan, maknanya itu adalah menunjukkan kita punya perniagaan ada something wrong. So kita kena buat sesuatu. So biasanya contoh pembayaran ialah masa kita beli secara tunai. Ada beli secara hutang, ada beli secara tunai. Kemudian kita pun perlukan tunai sebab kita nak bayar pembekal ABB kita. Kita nak bayar hutang kita. Kemudian macam belanja, gaji, insurans nak kena bayar juga. Kalau kita buat pinjaman, kita nak kena bayar juga angsuran dia. Dan kita pun kadang-kadang nak juga beli aset bukan semasa yang baru. So kalau kita mempunyai lebihan iaitu kita penerimaan kita melebihi pembayaran, maka kita mempunyai kewangan yang mantap. Tapi kalau pembayaran kita melebihi penerimaan, so kita kenalah berikhtiar bagaimana untuk menampung kurangan itu. So apa yang boleh perniagaan buat untuk menampung jika dia dah lihat yang dia akan mengalami masalah kewangan? Satu, dia buat pinjaman lah.
pinjaman dari bank ke atau mana-mana institusi kewangan, ataupun dia ikhtiar buat marketing gila-gila sampailah jualan dia dapat ditingkatkan, ataupun dia ambil langkah berjimat cermat, berbelanjalah secara berhemah. Okey. Baik, jika penerimaan dia melebihi daripada yang sebenar, penerimaan yang sebenar melebihi daripada yang dijangka, iaitu dia ingat dia akan dapat duit 8,000 tapi dia dapat 10,000. Bagus tak? Kalau dia dapat 10,000 maknanya adalah lebih besar daripada yang dia jangka. So bagus. Okey, bagus. Baik, seterusnya jika dia jangka dia dapat 500. Okey, dia dapat 500 tapi dia cuma berjaya dapat 450. Jadi dia dapat lebih sikit daripada yang dijangka. So ini menunjukkan apa? Menunjukkan kurang memuaskan atau tidak memuaskan sebab dia tidak dapat apa yang dia sasarkan. Okey. Jika dia belanja lebih daripada yang dia jangka. Okey, dalam kes ni dia ingat dia akan belanja 11,000 sahaja. Tetapi apa yang berlaku, dia dah belanja 12,000. So dah banyak sangat ni. Okey, jadi bagus tak? Tak bagus. Okey, tak bagus. Belanja banyak sangat ni. Apa yang dia dah belanja tu agaknya? Okey, kemudian jika dia belanja jangka 350 tetapi dia sebenarnya belanja 250. Bagus tak? Bagus kan? Bagus sebab dia berjimat, maknanya dah gunakan jimat. Contohnya kalau barang elektrik kan, pakai aircon sampai 350, tiba-tiba datang bil 250. Suka kan? Jadi kita punya prestasi perniagaan adalah lebih baik sebab kita berjaya mengurangkan belanja.